Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Baiklah pelajar, untuk minggu ini kamu semua akan belajar matematik bersama dengan Cikgu Hasmira. Untuk minggu ini kita masih lagi berada pada bab 2 iaitu pemfakturan dan pecahan algebra. Baiklah, kita akan teruskan dengan subtopik 2.3 ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Standard pembelajaran untuk kita capai hari ini adalah melaksanakan penambahan dan penolakan ungkapan algebra yang melibatkan kembangan dan pemfakturan. Okey, kita imbas kembali apa yang dah kamu belajar sebelum ni. Kamu dah belajar kembangan, okey, kamu dah belajar kembangan bagi ungkapan algebra. Okey, cikgu bagi contoh. 5 didarabkan dengan x kuasa 2 tolak 3x. Macam mana kamu nak kembangkan dia? Sebutan yang berada di luar kurungan perlu didarabkan dengan sebutan yang berada di dalam kurungan. Okey, 5 darab x kuasa 2. Kamu akan dapat 5x kuasa 2. 5 darabkan dengan negatif 3x. Kamu akan dapat negatif 15x. Okey, ini kembangan. Kamu dah belajar kembangan. Seterusnya, apa yang kamu belajar minggu lepas bersama dengan Cikgu Dina adalah pemfakturan ungkapan algebra. Pemfakturan ungkapan algebra ada 4 cara. Cara yang pertama menggunakan FSTB. Cara yang kedua, beza antara dua sebutan kuasa 2 sempurna. Cara yang ketiga adalah menggunakan pendaraban silang. Dan cara yang keempat yang kamu dah belajar adalah faktor sepunya. Menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Baiklah, untuk contoh yang pertama. Permudahkan 2x kuasa 2 tolak 2 darabkan dengan 4x tambah 5. Bila kamu dapat soalan macam ni, apa yang perlu kamu buat dahulu adalah kamu kena kembangkan dahulu. Kembangkan dahulu. Macam mana nak kembangkan? Okey, yang ni tulis balik. 2x kuasa 2 tolak. Okey. Tolak 2 darabkan dengan 4x akan dapat tolak 8x. Tolak 2 darabkan dengan 5, kamu akan dapat tolak 10. Okey, bila dapat soalan macam ni, kita kembangkan. Dah kembangkan, macam mana kita nak permudahkan lagi? Kita tengok apa faktor sepunya dia. Faktor sepunya. Kamu dah belajar ni. Kalau kamu perhatikan nombor di bahagian depan, 2, 8, 10. Ketiga-tiga nombor ni berada dalam sifir 2. Jadi kita keluarkan 2 kat depan. Kita keluarkan 2 kat depan. 2x kuasa 2 tolak 2 darab berapa? Dapat 8. 2 darab 4. Okey, 4x. Tolak 2 darabkan dengan 5 untuk dapat negatif 10. Baiklah, kamu dah dapat dalam bentuk macam ni. Macam mana kita nak permudahkan lagi? Kalau kamu perasan ungkapan algebra yang berada di tengah-tengah ni adalah melibatkan kuasa 2. So, kita faktorkan dia. Kamu dah belajar faktor pada minggu lepas. Cikgu harap kamu masih ingat. Okey. Untuk faktorkan, cikgu akan ajar kamu guna darab silang. Cikgu ingatkan balik apa yang kamu dah belajar. Daripada 4 cara tu, cikgu akan ajar darab silang. Kamu dah belajar. Yang ni cikgu just ingatkan balik sahaja. Okey. X kuasa 2 tolak 4x tolak 5. Macam mana kita nak menggunakan kaedah darab silang? Cikgu lebih suka buat macam ni. Okey, yang ni kenapa kita letak darab besar-besar? Sebab ini adalah cara darab silang. Jadi kita mesti menggunakan darab. Okey, untuk menggunakan darab silang, kamu kena tahu A, B, C dah. A adalah yang bahagian depan, yang X kuasa 2 ni. B adalah yang berada di tengah-tengah. C adalah yang berada di ujung sekali. Yang ni adalah A. Yang ni B.
to C. Macam mana kamu nak susun bila kamu buat darab silang? A akan berada di bahagian depan, B akan berada di belakang, C akan berada di tengah-tengah. Okay, cikgu lebih suka susun dahulu. So, A kita adalah X kuasa 2. B kita negatif 4X. C adalah negatif 5. So, macam mana kamu nak mengisi di ruangan darab silang ni? Kamu perhatikan X kuasa 2. Ingat yang berada sebelah kiri mesti menggunakan operasi darab. Yang berada di sebelah kanan mesti menggunakan operasi tambah. X kuasa 2. Macam mana terhasilnya X kuasa 2 menggunakan operasi darab? Jadi X darabkan dengan X. Negatif 5. Macam mana terhasil negatif 5? Okey, cikgu akan letak 1 darab negatif 5. Kita cuba jaya. X darab dengan 1. Okey. X darab dengan 1, kamu akan dapat X. X darabkan dengan negatif 5, kamu akan dapat negatif 5X. Cuba tambahkan dia. X tambahkan dengan negatif 5X. Adakah kamu mendapat hasil negatif 4X? Kalau dapat, maksudnya 1 dan negatif 5 tu boleh digunakan. Jadi kalau kamu tambah, memang kamu akan dapat negatif 4X. Macam mana kita nak mendapatkan nombor ni? Negatif 5. Negatif 5 ni terhasil daripada 1 darab negatif 5. Ataupun, kamu boleh negatif 1 darab 5. So, antara dua pilihan yang kita ada, kita mesti ambil salah satu yang bersesuaian. Sebab tu cikgu pilih 1 darab negatif 5. Kenapa cikgu pilih 1 darab negatif 5? Sebab bila ditambahkan, 1 tambahkan dengan negatif 5, hasilnya adalah negatif 4. Sebab tu cikgu ambil 1 dengan negatif 5. Okey, macam mana kita nak menulis jawapan? Okey, 2. Ingat bila kita faktorkan yang ni, dia mesti ditulis dalam 2 bracket. Bracket pertama adalah yang atas ni. Tak ada apa-apa operasi, maksudnya dia adalah tambah. Jadi, X tambah 1. Untuk bracket kedua, kita ambil yang ni. X tolak 5. So, tu jawapan yang kita cari. Baiklah, kita lihat contoh yang kedua. Permudahkan 3/4Y tolak 1/2Y. Kalau kamu perhatikan, soalan adalah dalam bentuk pecahan, di mana penyebutnya adalah tak sama. Penyebut tak sama. Kamu tahu ke yang mana satu penyebut? Yang ni. 4Y dengan 2Y. Macam mana kita nak samakan penyebut? Kamu dah ada basic tentang pecahan sebenarnya. 4Y dengan 2Y. Macam mana 2 kita nak jadikan 4? Okay, kita tulis balik soalan. 3/4Y tolak 2/2Y. Okay, cikgu tanya tadi macam mana 4? Macam mana 2 nak jadi 4? 2 nak jadi 4, kamu mesti darab. Okay. Yang ni akan darab 2. Automatik yang atas juga akan didarab 2. Kita tulis balik. 3/4Y tolak 1 darab 2, 2. Perkanan 2 darab 2, 4. Y salin balik. So, kita dah dapat penyebut yang sama. Bila dah dapat penyebut yang sama, penyebut tu perlu ditulis satu sahaja, 4Y. Atas apa yang kita perlu buat? 3 tolak 2. 3 tolak 2 berapa kelas? 1/4Y. Jadi, itulah jawapan kamu. 1/4Y. Okay, bagi contoh yang ketiga, 2A/3 tambah B/2C. 2A/3 tambah B/2C. Kalau kamu perhatikan penyebut di bahagian bawah ni ada 3 dengan 2C. Kita tak ada sebutan yang serupa. Jadi apa yang kamu perlu buat?
kamu darab dia secara bersilang. Okay, macam mana nak mendarab secara bersilang? Cuba perhatikan. 2A darabkan dengan 2C. Yang bawah pun kita akan darabkan dengan 2C. 3 darab 2C. Tambah. Okey, B. B akan didarabkan dengan 3. Bahagian bawah pun akan didarabkan dengan 3. 2C darab 3. Okey, kita selesaikan. 2A darab 4C akan menjadi 2 darab 2, 4. A darab C akan dapat 4AC. Per 3 darab 2C. Jadi 6C. Tambah B darab 3. 3B perkan dengan 2C darab 3, 6C. Okey, sekarang ni kita punya penyebut dah sama. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Macam mana nak permudahkan? 4AC tambah 3B. Dia tak dapat diselesaikan, jadi kita tulis sahaja 4AC tambah 3B. Perkan dengan 6C. So, ni adalah jawapan kamu. 4AC tambah 3B per 6C. Baiklah, untuk contoh yang terakhir, permudahkan M per 4R. Tolakkan dengan 5M per 14RS. Okay, kalau kamu perhatikan, masih lagi menggunakan pecahan dan penyebutnya tidak sama. Macam mana kita nak samakan penyebut? Cuba kamu perhatikan. 4R. Dia mempunyai pemboleh ubah R. Kalau yang ni juga, dia mempunyai pemboleh ubah R. Jadi, bila melibatkan ada pemboleh ubah yang hampir sama, macam mana kita nak mencari penyebut yang sama? M per 4R tolak 5M perkan dengan 14RS. Macam mana kita nak samakan penyebut? Kita boleh guna GSTK. Kamu dah belajar GSTK ni masa tingkatan 1. Macam mana kita nak mencari gandaan sepunya terkecil? Kita letakkan di sini 4R. Sini 14RS. Kita bahagikan menggunakan faktor sepunya. Okey, kita letak macam mana kita nak bagi? Okey, cikgu letak 2. 4R bahagi 2. Kita boleh bahagi dengan 2, kita akan dapat 2R. 14RS. 14 bahagi 2, kamu akan dapat 7RS. Okey, seterusnya. Apa lagi yang sepunya antara dua sebutan ni? R. Okey, kita keluarkan R. 2R bahagi R. Yang tinggal adalah 2. 7RS. 7RS bahagi R. R dengan R tu kita dah potong. Yang tinggal adalah 7S. Jadi, penyebut yang sepunya yang kita boleh cari menggunakan GSTK ni. 2 darab R. Darab 2. Darab 7S. 2 darab 2. 4. 4 darab 7. 28. Huruf apa yang ada? R, S. Jadi, penyebut yang kita boleh guna adalah 28 per RS. Macam mana 4R nak menjadi 28 RS? Kita perhatikan. 4 nak jadi 28. Macam mana 4 nak jadi 28? Maksudnya 4 darab 7. Belakang ni ada RS. Yang ada kat sini adalah R. S-nya tak ada. Jadi kita tambahlah S kat belakang tu. Jadi 4R darab 7. S akan dapat 28 RS. Automatik atas pun akan didarabkan dengan 7S. Okey, yang ni. 14 RS. Macam mana nak menjadi 28 RS? RS dah ada. Yang ni pun RS dah ada. 14 menjadi 28. Maksudnya kita kena darab 2. Atas pun perlu didarab 2. Okey, kita cari jawapan dia. M darabkan dengan 7S akan menjadi 7MS. Okey, per kan bawah ni akan jadi 28 RS.
Di atas 5M darab 2 akan jadi 10M. Perkan dengan 28 RS. Penyebut dah sama. Teperkan dengan 28 RS. Atas boleh tak ditolakkan? Tak boleh. Jadi tulis balik 7MS tolak 10M. Jadi dalam bentuk termudah kita adalah 7MS tolak 10M per 28 RS. Tu jawapan kita. Okey, sekian. Itu sahaja untuk penambahan dan penolakan bagi ungkapan algebra. Okey, jangan lupa salin nota kamu. Apa yang perlu kamu buat, salin nota dan teruskan melihat video yang kedua yang akan cikgu share selepas ini. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera.